Banyak banyak. Selamat datang ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Yusuf tak asing lagi dari beliau dengan betul. Kami sangat berbesar hati melihat kunjungan beliau pada hari ini. Sehingga saya memperkenalkan sedikit Ustaz. Mungkin ramai ada penyambung, tapi kita nak highlight kerana kita rasa seronok sangat berbangga kerana kita faham hari ini Ustaz banyak kawan-kawan di luar dan juga hadir banyak program bahasan. Ustaz sempat untuk bersama kita pada hari ini. Ustaz Ahmad merupakan asas Tasdik Nabawi dan juga Timbalan Presiden Gabungan Pengamal Pergerakan Islam Malaysia Fatimah. Dan saya yakin dan percaya ramai peminat setia Ustaz yang betul rancangan Sebab Rawat Ibrahim. Hadirin dimuliakan, sebelum kita mula kuliah Ustaz, hari ini kita ada sedikit masukan untuk kejutan insya-Allah daripada saudari Anya yang merupakan wakil daripada International Hafiz of Asmaul Husna di bawah bimbingan Profesor Masri yang akan menyampaikan sedikit dan juga menyampaikan persembahan bicara hati khas ditujukan kepada Ustaz. InsyaAllah tajuk dengan yang mahu aku mencari bahagia majlis yang ingin bersilakan adik Alia pada tafadhal masyhur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Rabbi wa Rahman wa Rahim wa Sami'. Sesungguhnya Engkau Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang lagi Maha Mendengar. Di pagi-pagi hari ini kami dikumpulkan oleh-Mu yang jami', dipertemukan oleh-Mu yang wajib di atas kasih sayang-Mu yang Rahman yang Rahim. Pada ketika ini hamba-hamba-Mu hadir dengan serendah hati yang mahal yang kudus, menghinakan diri di hadapan-Mu yang Zal Jalali wal Ikram. Kami mohon pandangan daripada-Mu yang Basir yang Syahid. Mungkin sudah sekian lama ya Allah kami tidak hadir berbicara merintih merayu di hadapan-Mu. Maka pada ketika ini kami hadir ya Allah memohon untuk mendengar segala hajat-hajat dan permintaan kami, untuk didengarkan segala ya Allah rintihan-rintihan kami. Buat ya Allah hamba yang Engkau kasihi Ustaz Dasuki, kami mohon kepada-Mu sesungguhnya dia dipilih untuk menjadi para kekasih-Mu yang wadud. Maka kami mohon diberkati dan diredai kehidupan beliau ya Rahman ya Rahim. Kami mohon kepada-Mu diberikan kekuatan untuk beliau ya Aziz ya Qawi ya Mati, untuk terus kekal di atas jalan dakwah-Mu yang baki ya mukmin. Kami mohon kepada-Mu diberikan beliau kekuatan untuk menempuh segala ujian-ujian daripada-Mu. Sesungguhnya itu bukanlah ujian, tetapi itu adalah peningkatan darjat di sisi-Mu yang ahli yang muta'ali, sebagai para kekasih yang dimuliakan oleh-Mu yang karim. Maka kami mohon diberikan kekuatan untuk beliau yang Aziz yang Qawi yang Mati, untuk beliau terus menyampaikan dakwah ke seluruh pelosok bumi ini, untuk beliau terus menjadi khalifah-Mu, menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, buat kami juga yang memperjuangkan agama, berikan kami kekuatan untuk berjalan di atas jalan para khalifah-Mu, para kekasih-Mu, para nabi-Mu, yang dihiasi dengan fitnah, yang dihiasi dengan maki-maki haman manusia di luar sana. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, berkatilah kami ya Rahman ya Rahim. Kami tidak pernah mengharap
Nisa Kuala Terengganu mohon diberkati segala perjuangan mereka, dan kami mohon kepada-Mu buat kami yang hadir ini diberikan keredaan dan dirahmati oleh-Mu ya Rahman ya Rahim ya Rauf ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Nak ambil gambar. Kalian merupakan buku karangan Profesor Dr. Masri Sendiri. Allah. Silakan. Syukur jazilan kepada adik-adik. Simak-simak kita akan meneruskan kuliah Quran kita pada pagi ini. Sebelum itu, saya mahu mempersilakan semua yang ada untuk penuhkan ruang. Kita ada belah kanan yang ada di ruang kosong boleh masuk. Okey, impik jatuh. Sebelah sini. Sebelah sini. Dan hari ke atas tadi. Baik, kita boleh mengambil masa majlis dengan segala hormat. Silakan Ustaz Ahmad Ustaz Wali. Kita tak boleh bawa baju dengan nama atau macam Tak apa. Kalau pegang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa zalika ad-dinul qayyimah. Tidak ada satu pun perintah yang aku perintahkan dalam hidup kamu kecuali semua perintah tersebut bertujuan untuk menjadikan kamu hamba kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam kamu beragama. Hunafa, bersihnya kamu daripada perkara yang syirik. Wa yuqimus salah, kamu diminta supaya mendirikan sembahyang. Wa yu'tuz zakah, kamu diminta untuk menunaikan zakat. Wa zalika ad-dinul qayyimah, itulah agama, yakni Islam, agama yang paling lurus yang aku sediakan untuk diri kamu. Surah Al-Bayyinah ayat yang ke-8. Yang dihormati pengurusi ahliatan kuasa Nisa, ahliatan kuasa penggerak, ibu-ibu, kakak-kakak dan adik-adik muslimin dan muslimat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat di mana pada pagi yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama berada dalam pertemuan yang indah ini.
pertemuan dalam restoran Matahari. Yang saya cari matahari tak berjumpa. Syukurnya kerana pada pagi yang baik ini Allah ketemukan kita dalam satu akidah dan satu lafaz yang sentiasa kita sebut. Syahadah kita yang kita sentiasa ulang di kalangan kita. Tiap kali mana kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita rasa kita adik-beradik di antara satu sama lain. Tak ada perasaan yang kita rasa benci. Tiada perasaan yang disebut dengan perasaan yang kita tidak suka dalam jiwa kita. Bahkan kita diajar supaya kita rasa sesama kita perasaan ukhuwah yang berterusan, yang diajar sampailah kita menghadap di hadapan Allah nanti. Para hadirin yang dirahmati sekalian, syukurnya dalam hidup kita kerana kita diberi nikmat ini. Nikmat yang besar. Kalau kita baca dalam Al-Quran Karim, Allah menyebut banyak kali tentang nikmat ini. Allah sebut tentang nikmat yang banyak. Allah sebut dalam Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak bilang nikmat-nikmat Allah, tak terbilang nikmat banyaknya nikmat yang Allah bagi pada kita. Nikmat apa yang Allah bagi dalam hidup kita yang kita tak mampu nak bilang? Alim ulama dia senarai beberapa nikmat-nikmat yang patut kita dapat dan kita rasa bahagia dengan nikmat ini. Ulama sebut nikmat yang pertama yang patut kita rasa syukur dalam hidup kita dan kita rasa bahagia dengan nikmat ini ialah nikmat yang disebut dengan nikmat ijad dan nikmat imdad. Ini nikmat yang pertama yang patut kita rasa syukur. Nikmat ijad maksudnya nikmat Allah jadikan kita di manusia. Alhamdulillah, Allah pilih dalam banyak-banyak kejadian yang Allah jadikan kejadian-kejadian yang ada ni, Allah pilih kita jadi manusia. Syukur kita jadi manusia. Ni nikmat ijad dipanggil. Alhamdulillah kita tak jadi katak puru. Alhamdulillah kita tak jadi Doraemon, senang kata. Alhamdulillah kita tak jadi makhluk-makhluk yang lain. Kalaulah Allah nak jadikan kita makhluk yang lain, boleh. Tapi Allah jadikan kita ni manusia. Beserta dengan nikmat ijad, Allah sediakan nikmat imdad. Nikmat imdad maksudnya nikmat Allah lengkapkan segala rezeki untuk diri kita. Allah dah tulis dah rezeki kita ni banyak mana. Rezeki kita ni dah ada dah awal-awal lagi. Allah dah sediakan untuk diri kita. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit telah ditulis tentang rezeki-rezeki yang telah dijanjikan oleh Allah pada kamu, dan kamu layak untuk kamu dapat janji-janji Allah tadi. Satu Islam ajar pada diri kita, jangan kita ni rasa nak dengki dengan orang lain. Jangan kita ada perasaan cemburu pada orang. Biarkan perasaan itu berlalu pada diri kita. Jangan kita kekalkan perasaan dendam dalam jiwa kita. Kerana kalau sekiranya ada perasaan demikian, artinya kamu tak syukur dengan nikmat yang Allah telah kurniakan pada tiap-tiap di kalangan kita. Kita diajar supaya tiap kali mana kita nampak orang lain lebih pada kita, kita kena sebut itu nikmat dia, bukan nikmat kita. Ajar dalam diri kita demikian. Setiap benda yang berlaku pada seorang tersebut, kelebihan yang orang dapat, kita bagi tahu itu nikmat dia, bukan nikmat saya. Kita diajar supaya demikian dalam hidup kita berterusan, dan berterusan kita demikian. Yang ni yang diajar pada kita dalam keadaan sebegini. Ini nikmat yang pertama yang patut kita rasa syukur dan kita rasa bahagia dengan nikmat ini. Tetapi Allah pilih lagi untuk dikecilkan. Tidak semua dapat nikmat yang kedua. Nikmat yang kedua yang besar yang kita dapat, nikmat apa dia? Nikmat yang disebut dengan nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam ni nikmat. Alhamdulillah, saya diberi iman dan juga saya diberi Islam.
Kerana tak semua orang diberi iman dan Islam. Ada orang yang dapat yang disebut dengan iman dan Islam ini, orang-orang tertentu. Allah bagi pada kita, alhamdulillah, di kawasan Kuala Terengganu ni, Allah pilih kita. Patutnya bagi nikmat iman dan Islam ni bagi pada Barack Obama lah dipanggil. Sepatutnya bagilah pada yang disebut dengan Donald Trump. Bagilah nikmat iman dan Islam ini kepada mereka. Tak, Allah tak bagi pada mereka. Tapi Allah bagi pada siapa? Allah bagi pada kita. Allah pilih kita, diberi nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam ini menjadikan hidup kita bahagia. Syukur kita kerana kita diberi nikmat iman dan Islam. Kalau kita tidak diberi nikmat iman dan Islam ini, boleh jadi dalam hidup kita ni, kita tengok orang-orang yang bukan Islam itu macam mana. Orang perempuan yang pakai seluar pendek, berjalan dalam keadaan tak tutup aurat, kemudian makan daging-daging yang entah apa-apa. Alhamdulillah kita ni, Allah pilih kita nikmat iman dan Islam. Nikmat yang besar yang Allah bagi pada kita, yang diberikan nikmat yang kedua yang besar yang Allah bagi pada dalam hidup kita ni, nikmat-nikmat ini. Nikmat yang ketiga yang besar lepas pada nikmat iman dan Islam, Allah bagi pada kita yang ketiga, yang besar lagi. Nikmat apa dia? Nikmat faqih dalam beragama. Ini nikmat yang besar yang kita kena rasa bahagia. Alhamdulillah, kita diberi oleh Allah nikmat faqih dalam beragama. Faqih dalam beragama ni, kenapa kita kena rasa nikmat, kena rasa bahagia dengan nikmat faqih dalam beragama? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Mana-mana orang yang nak diberi oleh Allah syurga Allah untuk diri dia, syurga untuk diri dia, Allah faqihkan dia dalam agama. Faqih dalam agama ni maksudnya apa dia? Faqih dalam agama ni sama ada kita mengajar orang, itu tanda kita faqih dalam beragama, ataupun kita hidup dalam keadaan belajar dengan orang, sentiasa belajar dengan orang lain, sentiasa mencari dan mencari ilmu. Ini nikmat. Ataupun orang faqih dalam agama ni orang yang mendengar, datang majlis ilmu, duduk di majlis ilmu mendengar. Rasulullah pesan, wala takur rabi'an, jangan kamu jadi golongan yang keempat. Golongan keempat ni apa dia? Belajar, mengajar tidak, belajar tidak, mendengar pun tidak. Bila tidak semua tersebut, Rasulullah kata fatuhlik sebangsat-bangsat manusia. Bangsat maksudnya hilang kebahagiaan dalam hidup seseorang. Nak digambarkan pada kita, bila kita nak bahagia dalam hidup kita ni, lepas pada kita diberi nikmat ini, kita diajar supaya kita hanya dapatkan nikmat-nikmat ini mengekali pada diri kita. Nikmat di antara bahagia hidup ni bila Allah bagi ilmu pada diri kita. Ini kebahagiaan dalam hidup seseorang. Ataupun kita belajar, sentiasa nak belajar. Sentiasa nak belajar ni tanda bahagia dalam hidup seseorang. Ataupun kita sentiasa dalam keadaan yang rasa nak mendengar, dengar aja, nak dengar kuliah-kuliah agama, nak dengar nasihat-nasihat yang baik. Dalam hidup kita ni, kita tak nak dengar kalimah-kalimah yang melekakan dan melarakan kita. Tak rasa nikmat. Bila orang pasang lagu Hindustan, tak rasa nikmat. Bila orang cerita Korea, tak ada rasa pada diri kita. Bila orang cerita tentang dalam cerita-cerita mengenai sinetron Indonesia dan seumpamanya, tak ada dalam diri kita. Bila orang cerita tentang mengenai syurga dan neraka, tiba-tiba kita rasa nikmat dalam diri kita. Itu tanda kita sedang menikmati kebahagiaan dalam kehidupan kita ini, bila kita dah mula sampai tahap yang sedemikian rupa. Ini nikmat yang ketiga yang besar yang perlu kita syukuri. Jangan kita jadi golongan keempat tadi, jangan. Keempat ni orang yang mengajar pun tidak, belajar pun tidak, mendengar pun tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sebangsat-bangsat manusia ataupun secelaka-celaka manusia bila hidup dalam keadaan demikian. Tiga. Yang keempat, nikmat yang besar yang Allah jadikan dalam hidup kita ni, yang kita diajar supaya kita
kita dapat dalam hidup kita. Lepas pada kita dapatnya yang disebut dengan yang ketiga tadi, mengecapi dan mengejar untuk mendapatkan keikhlasan dalam hidup kita. Yang keempat ni, siapa yang dah mula menjadi ikhlas dalam hidup dia, maka itu dia sudah mencapai kebahagiaan dalam kehidupan seseorang. Bila kita dah dapat jadi ikhlas, ikhlas dalam segala hal dalam hidup kita. Ikhlas apa dia? Ikhlas di waktu mana kita beribadah kepada Allah. Ikhlas di waktu mana kita menjadi suri rumah. Ikhlas di waktu mana kita menjadi seorang pejuang. Ikhlas dalam hidup kita. Ini nikmat kebahagiaan. Berbahagialah orang yang mendapat keikhlasan. Nikmat keikhlasan dalam hidup dia. Bila kita dah mula jadi ikhlas. Senang ke susah nak jadi ikhlas? Susah. Nak jadi ikhlas ni susah. Susahnya nak mendapatkan ikhlas, keikhlasan ini, sehingga kan Allah turunkan surah Al-Ikhlas. Nak sebutnya susahnya nak jadi ikhlas. Tak mudah nak jadi ikhlas. Ramai mana di kalangan kita seringkali mengungkit-ungkit, rasa tak puas hati dalam hidup kita. Bila kita tak puas hati dalam hidup, maknanya kita dah mula hilang kebahagiaan dalam kehidupan seseorang. Islam ajar rasa syukurlah bila kamu dipilih untuk menjadi manusia yang ikhlas. Ikhlas untuk siapa dalam hidup? Ikhlas untuk Allah dalam hidup kita. Sebagaimana yang kita sebut, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua yang kita buat ni kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Sekejap lagi saya nak sebut tentang betapa besarnya kita buat ini kerana Allah dalam kehidupan kita. Saya nak sebut tadi, bila kita dapat nikmat ini, itu tanda kita sedang mendapat nikmat kebahagiaan dalam hidup kita. 4, dan kita sedang menunggu yang kelima. Nikmat yang kelima yang besar yang dalam hidup kita ni, yang patut kita dapat dalam hidup kita ni. Nikmat yang kelima ni apa dia? Nikmat bila kita mula dekat nak menghadap depan Allah, Allah mula jadikan kita husnul khatimah. Husnul khatimah ini satu nikmat yang paling tinggi, yang patut kita dapat, tanda simbol kebahagiaan dalam hidup seseorang. Bila kita diberi nikmat yang disebut dengan husnul khatimah. Husnul khatimah maksudnya apa dia? Kita dimatikan dalam keadaan yang terbaik. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Kerana tak semua orang dapat yang disebut dengan husnul khatimah. Ramai mana di kalangan kita yang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Bila kita mula diisytiharkan dekat telinga kanan kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bila kita diisytiharkan, wahai jiwa yang tenang, baliklah kamu kepada Tuhan kamu. Kenapa kamu dapat ketenangan ini yang kita dapat, yang diisytihar, wahai jiwa yang tenang ini? Kerana kita hidup dengan Islam. Bila kita hidup dengan Islam, lalu kita dapat nikmat-nikmat ini. Bila kita dapat nikmat ini, nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut ini, yang menyebabkan di waktu ini kebahagiaan itu sentiasa mendatangi pada kita. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut melalui para malaikat dia, wahai jiwa yang tenang, baliklah kamu pada Tuhan kamu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah kamu pada Tuhan kamu dalam keadaan Tuhan kamu redha pada kamu dan kamu redha dengan ketentuan Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu semua ke dalam syurga aku. Tuan-tuan, para hadirin yang dihormati sekalian, dalam siri-siri saya sepanjang saya ceramah, kuliah dan sebagainya, inilah di antara perkara yang saya nak suruh kita dapat dalam hidup kita, yang sebagaimana yang dalam doa kita. Setiap kali mana kita berdoa, kita sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, kurniakan pada diri saya di dunia ini penuh dengan kebahagiaan. Di akhirat nanti ya Allah, saya juga mahu kepada kamu diberi kebahagiaan. Kemuncak kebahagiaan di akhirat yang disebut dengan syurga Allah. Lalu saya sentiasa sebut dalam siri-siri kuliah saya, pastikan kita ni
dalam keadaan yang kita hidup, senantiasa kita ni menjadi hamba pada Allah. Bila kita dekat nak mati, pastikan kita ni benar-benar dalam keadaan yang kita ni selayaknya untuk dapat syurga Allah. Bila kita meninggal dunia, biar kubur kita ni di antara taman pada taman-taman syurga. Bila kita hidup di dunia, kita jangan hidup sebagaimana orang lain hidup. Jangan. Kita hidup di dunia ni, kita ada konsep dia. Konsep hidup di atas dunia mesti menjadi hamba kepada Allah. Bila kita hidup di atas dunia, jangan jadi hamba kepada selain daripada Allah. Kerana ramai orang yang hidup, dia jadi hamba selain daripada Allah. Hamba kepada siapa? Hamba pada harta. Ramai di kalangan kita yang dia rasa bahawa dengan harta menjadikan dia bahagia. Ramai orang kita rasa demikian. Dia berkejaran. Ramai mana di kalangan kita turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Bila kita tanya, kamu kerja apa dalam hidup kamu? Turun pagi sampai malam baru balik ke rumah. Kemudian besok turun lagi. Kita tanya, kamu kerja apa? Dia jawab, kerja harta ustaz, disebut. Kita jawab balik, siapa yang suruh kerja harta? Dalam hidup ini Allah suruh kita hidup kerja harta ke? Ramai mana di kalangan kita yang mengejar harta, tiba-tiba dia tak jadi bahagia dalam hidup dia. Harta bukan jaminan untuk kebahagiaan. Kalaulah bahagia dengan harta, nescaya raja-raja atas dunia ni semua hidup dalam keadaan bahagia semua. Tuan-tuan tahu, raja-raja atas dunia ni ramai mana tak bahagia dengan harta yang dimiliki. Orang-orang kaya yang banyak harta ni, kita boleh lihat rumah-rumah mereka menjadi rumah-rumah berhantu akhirnya. Kenapa jadi rumah berhantu akhirnya? Jawabnya kerana dia tidak dibahagiakan dengan harta. Allah tak pernah jadi dibahagiakan dengan harta ini. Kalaulah hidup ini bahagia dengan harta, kerana harta menjadikan bahagia, mana kaya kita dengan Qarun. Qarun jauh lebih kaya daripada kita. Kaya tak kaya Qarun, yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. 400 ekor kuda. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbit matahari, tenggelam 70 hasta Qarun dalam muka bumi ini dengan harta-harta kekayaan dia. Terbit lagi matahari, tenggelam lagi dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta dengan harta kekayaan dia. Datang orang Melayu kita sibuk buat program mencari harta Qarun, dipanggil demikian. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Hidup ni bahagia dengan apa? Ada orang kata bahagia bila kita memiliki tahta, memiliki kuasa. Bila kita memiliki kuasa, kita jadi bahagia. Kita tanya balik, apakah Allah menjadikan kebahagiaan kepada orang yang pemilik kuasa itu? Tak. Allah tak bahagiakan. Kalau bahagialah orang yang ada jawatan ini, kerana kuasa yang ada pada dia, mesti menteri besar, esko, mesti Perdana Menteri dan segalanya yang ada ni semua jadi bahagia dalam hidup. Allah tak bahagiakan mereka. Contoh manusia yang tak bahagia dengan jawatan dia, siapa dia? Fir'aun. Fir'aun di antara contoh manusia yang besar jawatan. Dia sebut, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling agung, katanya Fir'aun. Waktu mana Fir'aun mengaku jadi Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Katanya Iblis. Ada juga makhluk manusia yang mengaku jadi Tuhan. Tuhan dalam hidup ini. Ni dia rasa, kenapa Fir'aun mengaku jadi Tuhan? Kerana Fir'aun tak pernah rasa sakit. Fir'aun kencing manis tak pernah kena. Darah tak pernah naik tinggi. Fir'aun gaut tak ada gaut. Fir'aun tiap-tiap malam makan shell out, dia panggil. Tiap-tiap hari makan shell out. Hidup Fir'aun ni tak pernah rasa sakit. Disebut dalam kitab, Fir'aun tak pernah bersin. Bersin pun tak pernah. Dalam satu kitab yang lain sebut, Fir'aun tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah. Allahu Akbar. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Tunggu sikit-sikit lagi je, menguap terus tak kena gaya. Tapi jangan pula tak menguap. Orang tanya kenapa tak menguap? Lawan Fir'aun sekali ustaz. Nak lawan Fir'aun dia. Hidup ni kamu kena ingat, dalam hidup ni bukan kerana yang disuruh dengan harta menjadikan kamu bahagia. Jangan kamu ingat dengan tahta kamu menjadikan kamu bahagia.
Ataupun kamu ada di kalangan kita ni yang berkejaran, tiap-tiap hari kita tanya, kamu kejar apa? Dia jawab, saya kejar rupa ustaz. Kejar rupa. Rupa ni biar sentiasa cantik dalam hidup. Ada juga orang demikian, hidup terlampau obses dengan kecantikan, terlampau nak cantik. Orang kita ni kan rela makan pil anti penuaan supaya jangan jadi tua, rela untuk pakai lotion anti kedutan, kedut juga dia. Nak sebutnya sibuk dengan kecantikan. Ramai mana orang kita ni, janganlah bagi tua, janganlah bagi cantik, sibuk dia dengan kuputih dia. Kuputih, nak suruh muka putih, lengan hitam legam dia panggil. Kita jangan jadi demikian. Allah tak pernah menjadikan manusia ni dengan rupa menjadikan kebahagiaan hidup. Kalaulah rupa menjadi nilai kebahagiaan dalam hidup kita ni, kerana rupa menjadikan kita bahagia, mengapa Allah jadikan pada Bilal bin Rabah manusia yang bahagia dalam hidup? Nescaya Allah tak jadikan pada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tu kan hitam kulitnya, kemudian kerinting rambutnya, kemudian tebal bibirnya, kemudian dalam keadaan parau suaranya, Bilal bin Rabah. Tapi Bilal bin Rabah, waktu mana Isra' Mi'raj ini, Rasulullah sebut, aku kedengaran telapak kaki dia berjalan di belakang aku. Masuk je syurga mana, kedengaran telapak kaki yang berjalan. Lalu ditanya, siapa yang berjalan di belakang ini ya Jibril? Malaikat Jibril jawab, itulah Bilal bin Rabah ya Rasulullah. Bilal bin Rabah ya Rasulullah. Bilal, bila tanya pada Bilal, apa benda yang kamu buat Bilal? Turun saja tanya, Bilal, amalan apa yang kamu buat? Bilal tak jawab, kerana saya azan. Patutnya Bilal jawab, kerana saya azan Rasulullah. Tapi Bilal jawab, saya sentiasa dalam hidup saya ni ya Rasulullah, sentiasa dalam hidup saya ni berwuduk ya Rasulullah. Ada wuduk, bila batal wuduk, saya ambil wuduk yang lain. Bilal bin Rabah. Kemudian saya semayang sunat 2 rakaat. Lepas pada ambil wuduk, saya semayang sunat 2 rakaat. Lalu Rasulullah kata, hakadha ya Bilal, ya sebab inilah yang menyebabkan kemuliaan kamu dapat dan kamu mula naik dalam hidup kamu. Bilal bin Rabah teruk. Ada lagi sahabat yang lebih teruk daripada Bilal bin Rabah. Siapa dia? Sahabat yang lebih teruk daripada Bilal bin Rabah yang disebut dengan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu hitam jauh daripada hitamnya kulit Bilal bin Rabah. Hitamnya Sa'ad bin Mu'az ini, kalau dia duduk sebelah Bilal bin Rabah, putih Bilal bin Rabah. Sebut hitam sungguh lah, bukan hitam biasa, hitam metalik senang cerita. Tapi waktu mana Sa'ad bin Mu'az gugur syahid, bergegar arasy Allah, menangis para malaikat Allah. Teruk di kalangan sahabat, wajah dia, wajah yang teruk. Sa'ad bin Mu'az. Ada lagi yang teruk daripada Sa'ad bin Mu'az? Ada Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib radhiyallahu anhu di antara sahabat yang jauh lebih teruk daripada sahabat-sahabat yang lain. Julaibib ni muka dia hitam legam, kemudian wajah dia menakutkan. Dia pula tidak ada harta benda. Tapi waktu mana dia gugur syahid dalam perang Uhud, Rasulullah pergi cium di atas dahi Julaibib. Rasulullah menangis. Rasulullah sebut, ya Julaibib, anta minni wa ana min. Wahai Julaibib, kamu sebahagian saya, saya sebahagian kamu wahai Julaibib. 3 kali Rasulullah sebut. Rasulullah menangis, cium di atas dahi Julaibib. Ya Julaibib, anta minni wa ana min. Wahai Julaibib, kamu sebahagian saya, saya sebahagian kamu wahai Julaibib. Tapi saya nak sebut pada para hadirin sekalian, sumber yang menjadikan kebahagiaan dalam hidup kita ni bukan harta, bukan rupa, bukan tahta, tapi sumber menjadikan bahagia bila kita mula sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan yang utama bila kita sudah menjadi hamba kepada Allah. Ayat yang saya baca di awal-awal tadi, wa ma umiru illa liya'budullah. Tidak ada satu pun perintah yang aku perintah dalam hidup kamu kecuali untuk menjadikan kamu hamba kepada Allah. Hamba kepada Allah ni dalam keadaan bagaimana? Mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas dalam beragama. Maknanya dalam hidup ini jangan tinggal diri kita ni, jangan tertinggal diri kita menjadi hamba kepada Allah, bukan hamba pada manusia, tidak.
hamba kepada Allah ni yang diistilahkan dalam istilah agama dipanggil ibadah kepada Allah. Bila kita beribadah pada Allah, itulah sumber utama kejayaan dan kebahagiaan dalam hidup seseorang. Lawan pada ibadah dipanggil maksiat. Jangan buat maksiat. Jangan berani buat maksiat. Jangan ada di kalangan kita yang berani nak lawan Allah. Lawan Allah ni menjadi bahaya. Nak tahu kita buat ibadah, macam mana kita nak tahu kita buat ibadah pada Allah? Ulama-ulama sebut, bila kita buat ibadah pada Allah ini, dia ada tanda-tanda dia. Ada 4 tanda-tanda yang saya nak berkongsi sikit pada para jemaah sekalian. Yang pertama, setiap ibadah yang kita buat mesti diniatkan kerana Allah tadi. Semua ibadah ni mesti kerana Allah. Buat apa pun kerana Allah. Jangan kita mengeluh, jangan kita ni rasa resah gerisah, jangan. Bahkan kita buat kerana Allah. Orang tanya, kenapa datang pagi ni? Nak dengar ceramah, kita jawab. Kenapa nak dengar ceramah? Dia jawab, kerana jamuan disediakan. Jamuan disediakan, maknanya habis dah dia. Orang tanya, kenapa datang dengar ceramah pagi ni? Saya nak datang dengar ceramah. Kenapa nak dengar ceramah? Ustaz yang datang ni muda sikit, dia suruh. Suatu hari datang ustaz tua, tak datang-datang dah. Jangan, kita buat kerana Allah. Jangan buat kerana orang. Hidup ini jangan kerana orang, tapi kita buat kerana Allah. Orang tanya, kenapa kemas rumah? Dia jawab, kerana tetamu nak datang. Last minute tetamu bagi tahu. Tetamu telefon, minta maaf lah, saya tak sempat datang hari ni, saya datang minggu depan lah. Terduduk terus dia. Menyesal aku kemah rumah hari ni. Kalau tahu macam ni pun aku tak kemah-kemah lagi rumah. Jangan buat kerana orang. Buatlah kerana Allah. Bila kita buat kerana Allah, kita akan jadi bahagia dalam hidup kita. Kita tak rasa dalam hidup kita ni putus asa. Jangan kita buat kerana orang. Orang tanya, kenapa masak? Saya masak kerana suami saya nak makan. Last minute suami bagi tahu, tak sempat balik dah hari ni. Balik minggu depan dah, katanya suami. Suami jawab demikian, hempah telefon terus kita. Dia kata, menyampah aku orang tua ni. Asyik meeting dalam hidup. Yang menyebabkan kita ni buat tidak kerana Allah. Buat dalam hidup ni mesti kerana Allah. Jangan buat kerana selain daripada Allah. Ini tanda ibadah pada Allah. Yang kedua, ibadah dalam hidup ini, bila kita nak suruh kita bahagia dalam hidup kita ni, kita buat setiap benda yang kita buat dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semua yang kita buat dalam hidup kita ni, bila kita boleh buat dimulakan dengan bismillah, itu tanda bahagia, tanda kebahagiaan dalam hidup seorang. Kita baca bismillah, nak makan baca bismillah, selesai makan sebut alhamdulillah pada diri kita ni. Setiap kali mana kita nak tidur baca bismillah, bangun daripada tidur sebut alhamdulillah. Dalam hidup kita ni, nak masuk bilik air baca doa, keluar bilik air sebut alhamdulillah, ghufranaka ya rab. Semua alhamdulillah, bismillah dengan alhamdulillah. Kenapa? Kerana ini tanda ibadah kita pada Allah. Mana-mana benda yang tak boleh baca bismillah, jangan buat. Satu perkara yang tak boleh baca bismillah, jangan buat, kerana dia maksiat. Kerana tak ada orang buat maksiat baca bismillah, tak ada. Tak ada orang buat maksiat baca bismillah. Marilah kita mulakan mengumpat pagi ni dengan bismillahirrahmanirrahim. Siap jam mengumpat, alhamdulillah kita selesai satu sesi. Kita masuk sesi yang kedua pula di situ. Tak ada. Maksiat tak boleh baca bismillah. Manakala tak boleh baca bismillah, jangan buat. Dalam hidup kita ni, bila kita nak suruh jadi ibadah pada Allah, semua baca bismillah. Bila kita baca bismillah, syaitan tak boleh bersama dengan kita. Bila syaitan tak boleh bersama dengan kita, yang lebih utamanya, bila kita baca bismillah, malaikat bersama dengan kita. Yang ni yang besar dalam hidup kita. Nampak kecil je, mudah je, tapi jarang orang kita boleh buat. Dalam hidup kita ni, semua yang kita buat bismillahirrahmanirrahim. Pernah kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, syaitan gemuk berjumpa syaitan kurus. Syaitan gemuk tegur syaitan kurus, kenapa kamu kurus sangat ni? Baju tak pakai, rambut pula tak tersikat, kemudian pakai selipar pula warna lain-lain sebelah-sebelah ni, kenapa?
syaitan kurus, dia jawab, aku jaga orang mukmin. Orang mukmin setiap kali mana dia buat satu benda, semua dia baca bismillah. Bila dia baca bismillah, aku tak boleh bersama dengan dia. Dia nak makan, dia baca bismillah, aku tak boleh makan dengan dia. Dia nak tidur, dia baca bismillah, aku tak boleh tidur dengan dia. Waktu mana dia nak bersama suami isteri, baca bismillah, yang menyebabkan aku tak boleh bersama dengan dia. Manakala syaitan gemuk, dia jawab, aku jaga orang tak baca bismillah. Dia nak tidur, tak baca bismillah, yang menyebabkan aku tidur dengan dia. Dia nak makan, tak baca bismillah, aku makan dengan dia. Bismillah menjadikan satu simbol ibadah dalam hidup seseorang. Dua. Yang ketiga, dalam kita beribadah pada Allah ni, kita nak tahu setiap ibadah semua penat kita nak buat. Sembahyang penat, puasa penat, zakat penat, haji penat. Ni dengar ceramah ni pun penat ni. Kau berapalah ustaz ni nak berhenti? Penat kita. Hari Jumaat gini kan, kalau pergi sembahyang Jumaat tu, lalu pula tabun derma, lagi penat dia. Lalu tabun derma tu bingkah bangun sembahyang sunat terus dia. Rajin terus sembahyang sunat. Nak sebutnya, bila kita buat benda yang disuruh oleh Allah, semua kita penat. Dalam keadaan kitanya diajar supaya semua yang kita penat di dunia, kita rehat di akhirat nanti. Mana-mana yang kita rehat di dunia, kita penat di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Semua ibadah ni penat. Para hadirin sekalian, bangun tahajud malam, senang ke susah? Susah. Penat kita. Dengan jam loceng kering, jam loceng tu tutup dulu, tak tutup dulu. Bangun juga duduk termenung je. Nak cari bilik air. Bangun tu langgar tiang-tiang, langgar dinding-dinding kita. Nak cari jumpa bilik air. Jumpa bilik air tu bersila pula dalam bilik air. Nak sebutnya susahnya, buka paip air tu, hulur tangan, tarik dulu. Tengok air tu turun tu macam nak bomoh dalam bilik air. Nak sebutnya susahnya. Keluar bilik air tu, dah ambil dah wuduk. Cari kerusi duduk dulu. Duduk dulu atas kerusi. Ambil kain semayang tu letak atas kepala. Siap dah ambil tu, hampar sejadah. Tengah hampar sejadah tu, nak betul sejadah tu, niaga pula atas sejadah. Sebutnya penatnya kita. Penat di dunia untuk rehat di akhirat. Ni ibadah. Ibadah ni semua penat. Susun rumah tangga penat. Nak jaga anak-anak penat. Semua penat. Penat di dunia untuk rehat di akhirat Allah nanti. Percayalah, maksiat tak pernah penat. Tak ada orang buat maksiat penat, tak ada. Orang buat maksiat semua segar-segar. Tak ada orang buat maksiat dalam keadaan kepenatan. Tengah-tengah mengumpat tertidur, tak ada. Tengah mengumpat terhangguk-hangguk dia. Orang tanya buat benda, mengumpat dia jawab. Tak ada. Cuba kita mengumpat sebelah orang tidur. Bingkah bangun orang tidur tu, siapa? Dia tanya. Segar terus nak sebutnya. Maksiat ni semua segar-segar. Tapi segar di dunia, penat di akhirat. Orang tanya dia tak sembahyang. Tak. Kenapa tak sembahyang? Aku penat, dia jawab. Lepas tu, tak takut neraka? Takut. Siapa kata tak takut? Habis tu macam mana nak jawab depan Allah nanti? Aku harap Allah fahamlah aku ni jenis penat, dia jawab. Senang je disebut. Siapa yang penat di dunia, dia akan rehat di akhirat dalam dia taat pada perintah Allah. Manakala orang yang rehat di dunia, penat di akhirat, kita penat di dunia, kita akan rehat waktu mana kita nak menghadap, waktu mana kita menghadap di hadapan Allah nanti. Tiga. Yang keempat, tanda ibadah kita buat pada Allah ini, semua ibadah yang kita buat, Allah lahirkan kebahagiaan daripada ibadah yang kita buat. Percayalah, benda yang kita buat, dalam keadaan kita buat apa saja pun, akhirnya Allah bahagiakan dalam hidup kita. Ibadah ni jadi demikian. Bersedekah, lepas mana bersedekah, kita rasa lapang je dada kita. Lapang dada tu bahagia dalam hidup. Bila kita buat haji, pergi buat umrah, balik daripada Mekah, buat umrah, balik-balik, kita jadi lapang je dada kita. Rasa suka kita. Orang balik Mekah, cuba tanya orang balik Mekah. Bila kita tanya pada dia, macam mana seronok pergi Mekah? Seronok. Banyak ke duit habis? Banyak duit habis dia sebut. Habis tu apa benda yang dapat? Dia kata rasa apa dada. Orang balik Mekah ni kita tanya, tak demam ke? Demam. Tak batuk? Batuk. Keng dia tunjuk batuk.
Dia tunjuk yang dia baca. Habis tu kita tanya, nak pergi lagi Mekah? Nak, dia jawab. Orang balik Mekah semua kita tanya dia, nak pergi lagi Mekah? Nak. Tak ada lagi orang balik Mekah ni, kita tanya dia, nak pergi lagi Mekah? Taubat lahum, aku tak nak pergi lah. Tak ada lagi setakat ni. Kalau sebut juga tanda dia nak mati besok lusa tu. Orang yang demikian. Maknanya apa dia? Buatlah ibadah. Bila kita buat ibadah, Allah bahagiakan dalam hidup. Percayalah, orang buat maksiat, Allah tak timbulkan kebahagiaan dalam hidup dia. Tak ada bahagia dengan kemaksiatan. Tanya orang minum arak, bahagiakah hidup peminum arak? Tak bahagia. Tanya orang yang makan rasuah, bahagiakah hidup orang makan rasuah? Tak bahagia. Orang yang buat maksiat ni, semua Allah tak bahagia. Tanya penghibur-penghibur, penyanyi-penyanyi, kamu bahagia ke dengan hiburan yang kamu menghibur? Tak, Ustaz. Ramai mana penyanyi-penyanyi datang jumpa dengan saya, dia sebut saya ni menyanyi untuk orang, nak menghiburkan orang, tapi saya sendiri tak bahagia, Ustaz. Kenapa tak bahagia? Allah tak jadikan kebahagiaan dengan kemaksiatan, tapi Allah jadikan kebahagiaan dengan ketaatan. Bila kita taat, Allah jadikan kebahagiaan. Macam mana kita nak taat tadi? Ayat ni, jaga pada kita ibadah sepanjang masa. Hidup ni biar kita sentiasa menjadi hamba Allah. Jangan kita jadi hamba selain daripada Allah. Bila kita jadi hamba selain daripada Allah, kita akan hilang kebahagiaan dalam hidup kita. Yang ni bahagia yang pertama yang disebut di dunia. Bahagia yang kedua, waktu mana kita dekat nak menghadap depan Allah. Kebahagiaan yang kedua yang besar dalam hidup kita, bila kita dekat nak menghadap depan Allah. Macam mana kita nak suruh dekat menghadap depan Allah? Yang ni kita diajar supaya jaga 3 perkara. 3 perkara ni kita jaga. Dekat nak menghadap depan Allah, jaga betul-betul 3 perkara. Yang pertama, jaga keyakinan kita terhadap Islam. Jangan tak percaya dengan Islam. Jangan tak yakin dengan Islam. Dalam dada kita ni, tak hanya aku yakin dalam hidup aku dengan Islam. Macam mana nak suruh yakin dengan Islam? Mulut kita sebut, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Sentiasa ulang. Kalau kita rasa ragu-ragu je pada diri kita, timbul ragu-ragu, kita sebut terus, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan biarkan keraguan ini menyebabkan masuk selain daripada Islam dalam tubuh badan kita. Ni yang pertama, tolong jaga. Siapa yang nak bahagia dekat nak meninggal dunia, jaga keyakinan. Sehingga kan mulut dia sentiasa sebut. Saya nak sebut juga pada ibu-ibu yang datang pada usia 60 tahun ke atas. Yang 60 tahun ke atas ni, jangan tinggal lafaz kalimah ini. Kalimah yang mudah yang kalian kena sebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 40 kali sehari. 40 kali sehari. Ibu dan ayah yang usia dia 40 tahun, 60 tahun ke atas, yang Allah bagi peluang hidup lagi, ulang kalimah ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini kalimah yang kita diajar supaya demikian. Manakala kita yang usia 40 tahun, 30 tahun ke atas ini, kalimah ni kena banyak baca. Kalimah apa dia? Hasbiyallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ulang, yang umur dalam 30 tahun, 40 tahun ke atas ini, ulang kalimah ni. Ibu-ibu, ayah-ayah dan di kalangan keluarga kita, abang-abang yang ada ni, ulang kalimah ni. La hasbiyallahu la hasbiyallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebanyak berapa kali? 40 kali sehari. 40 kali sehari. Dengan tujuan apa dia? Nak suruh jaga ibadah. Nak suruh jaga ibadah kita. Kerana ibadah kita ni senang sangat jadi rosak. Jadi rosak kalau sekiranya tidak ada wirid-wirid dan doa-doa yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita. Ulang dan ulang. Yang ibu-ibu baca kalimah ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sebanyak 40 kali sehari. Rasulullah sebut, siapa yang ulang kalimah ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, 40 kali sehari, dia meninggal dunia hari tersebut. Pahala dia bagaikan pahala orang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Besar pahala tersebut. Maknanya jaga yang kedua ni, jaga ibadah. Dalam ibadah ni kena jaga apa dia?
Bila kita dekat nak meninggal dunia, jaga solat. Dalam ibadah ni jaga solat. Dalam ibadah ni jaga apa dia lagi? Jaga sedekah kita, infak kita. Infak ni kena setiap hari. Umur 60 tahun je infak. Setiap hari mesti ada untuk jalan agama. Jangan simpan lagi. Jangan simpan untuk dunia, tetapi simpan untuk akhirat. Setiap kali mana kita bersedekah, kita niat ini untuk bekalan kita dalam syurga nanti. Kenapa pada usia 60 tahun? Kerana biasanya usia 60 tahun kita dah tak bekerja. Bila kita tak bekerja dan kita sudah dapat daripada anak-anak kita, dan kita pun tak makan banyak dah. Pada usia 60 tahun, rezeki kita pun dah rasa cukup. Lalu yang lebih tersebut, banyakkan sedekah, dan banyakkan sedekah sepanjang masa kita. Dua. Yang ketiga, orang yang dekat nak meninggal dunia, nak suruh jadi bahagia. Jaga yang ketiga, bersihkan hati. Bersihkan hati. Sepanjang masa pada kita jaga akhlak. Senang ceritanya. Jaga akhlak. Bila dekat nak meninggal dunia, jaga sungguh-sungguh perangai. Jangan banyak cakap hal dunia lagi. Orang yang tua ni, yang ibu-ibu dan sebagainya, tolong jaga mulut. Jangan banyak sumpah seranah. Jangan banyak beletir. Jangan banyak cakap hal dunia. Jangan sibuk tanya orang siapa juara Gegar Waganza semalam. Jangan sibuk tanya soalan demikian. Kita pada usia 60 tahun ni, pada usia 60 tahun saja, jaga akhlak. Mulut kita ni jaga. Jangan suka sumpah seranah. Sambungkan silaturahim seramai mungkin. Sambungkan. Tanya adik-beradik kita yang lain. Ziarah mereka, tanya khabar mereka. Pagi-pagi lagi tanya khabar, bagaimana keadaan mereka dan sebagainya. Setiap hari di kalangan kita. Yang muda, tolong jaga akhlak. Jaga akhlak apa dia? Jaga tulisan. Nak jaga tulisan. Yang ada Instagram, yang ada Facebook, tolong jaga. Facebook dan Instagram bukan tempat untuk kita nak meluah perasaan. Tuan-tuan, jangan cerita hal rumah tangga dalam Instagram kita. Jangan Facebook kita. Jangan sibuk nak cerita masalah keluarga kita dalam Instagram kita dan juga dalam Facebook kita. Saya nak pesan yang muda-muda ni, jangan suka sangat. Nak tunjuk bahagia pun jangan tunjuk dalam Facebook. Ni kadang-kadang nak tunjuk bahagia dalam Facebook, ambil gambar dengan suami, lagakan kepala, lotong. Laga 2-3 kali laga kepala. Lepas tu upload dalam Facebook. Tunggu kawan dia komen. Kawan dia pun tulis, so sweet. Kawan dia tulis, dia pun jawab, hi. Suka dianya bila orang sebut demikian. Lepas tu kawan dia tulis lagi, til jannah. Dia pun jawab balik, cia. Ni jangan. Malu sikit perangai kita. Jangan suka ambil gambar-gambar masak je, ambil gambar. Masak je ambil gambar. Lepas tu upload dalam Facebook. Orang pun tulis nyam. Dia pun tulis yumi. Dia tulis benda demikian. Tak ada kerja tu dipanggil. Buat dosa yang kita lakukan. Jangan. Yang ada Facebook, yang ada Instagram, tulis tentang dakwah dalam beragama. Kerja cerita tentang kebaikan Islam. Bagi tahu tentang benda-benda yang baik. Jangan kita sibuk tulis. Ambil gambar bila suami bagi hadiah handbag. Suami bagi hadiah handbag LV, tapi beli kat rantai panjang. Beli handbag tersebut, suka dia nak tunjuk, dia pun tunjuk dalam Facebook. Bila tunjuk dalam Facebook, kebetulan mak mertua dia pun ada Facebook juga. Mak mertua dia print screen terhadap gambar tersebut. Mak mertua dia pun post kepada adik-beradik perempuan yang lain. Tengok abang kau, dia boleh bagi hadiah beg LV pada kakak engkau dia. Mak yang lahirkan dia tak pernah pun dia bagi hadiah demikian. Dia bagi pada mak, kamu tahu apa dia? Beg Ajinomoto je dia. Ni semua demikian. Yang mak mentua terasa pada anak lelaki dia. Tak ke berdosa kita?
Yang ni kena jaga akhlak. Akhlak ni tolong jaga. Saya nak pesan betul-betul. Kalau kalian ingin rasa bahagia saat mana nak menghadap depan Allah, yang kita sedang tunggu ni, kita jaga akhlak kita. Jaga akhlak. 3 benda ni, bila kita jaga, kita akan bahagia. Dan kita akan termasuk di kalangan orang yang disebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dan saya rasa inilah pertemuan kita pada pagi yang baik ini. Dalam sejam saya bercakap ini, mudah-mudahan dia akan bawa kebaikan pada kita dalam kita memahami dengan nama Allah kita mencari kebahagiaan sepanjang kita hidup di atas dunia ini. Mudah-mudahan bila kita masuk dalam kubur, Rasulullah tersenyum indah menunggu kehadiran kita. Dan waktu mana kita bangkit di akhirat nanti, nama kita dipanggil dan diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan kita berjalan beriringan dengan Rasulullah untuk memasuki syurga Allah nanti insya-Allah. Ukirkanlah ukiran yang indah sepanjang kalian berada di atas muka bumi ini. Jaga peribadi kita, jaga akhlak kita, nescaya kita akan tersenyum indah saat mana kita menghadap di hadapan Allah nanti, dan Allah masukkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. Tuan-tuan, sebelum kita baca doa yang akhirlah, saya dengan ini nak melancarkan tabung derma Cana Wanita Muda. Cana Wanita Muda ni tabung Cana Wanita Muda ni untuk tujuan kita nak bantu golongan ibu tunggal, anak-anak yatim, fakir miskin yang memerlukan. Saya harap supaya petugas-petugas boleh bergeraklah sekejap untuk kita gerakkan daripada nisa yang gerakkan tabung ini. Jemaah-jemaah pakat-pakat sumbang, kita pakat-pakat sumbang dalam sumbangan kita ni untuk kita membantu di kalangan anak-anak yatim, fakir miskin yang memerlukan ini. Mudah-mudahan dengan cara macam ni dia akan dapat manfaat pada kita. Setiap kali mana kita masukkan sumbangan ini, jemaah-jemaah masukkan sumbangan ini, jemaah-jemaah niatkan untuk arwah ayah, arwah mak, dan bakal-bakal arwah kita lah, bakal-bakal arwah ni. InsyaAllah kita niat betul-betul, dan insyaAllah dengan cara ni dia akan bawa manfaat pada kita waktu mana kita menghadap di hadapan Allah nanti. Ini kelebihan yang perlu kita ambil peluang. Ni ada tabung yang digerakkan ini. Kita harap supaya pakat-pakat. Ada lagi kan penggerak-penggerak yang lain. Seorang je nampak ni. Boleh yang lain tu tolong bergerak, yang belakang sana. Pakat-pakat bergerak. Kalau rasa susah-susah beg tu, rasa lekat-lekat beg tu, ambil satu beg tu terus masuk. Mudah sikit dia panggil. Nampak lekat sangat ni tersebut. Mudah-mudahan dengan cara demikian. Nampak payah sangat kita nak bagi. Cuba try sekali tersebut. Kita bagi, mudah-mudahan nisa yang menggerakkan tabung ni dan program yang kita boleh buat sebegini ni, insya-Allah dia akan bawa manfaat pada kita semua insya-Allah. Jemaah sekalian, belum kita berdoa juga, kat luar nanti ni ada kitab yang terbaru yang saya tulis. Kitab ni saya tulis tentang amalan persiapan menjelang kematian. Apa yang patut kita buat bila dekat nak mati. Dekat nak mati sungguh. Yang ni saya buat seminar, baru ni saya buat seminar di Shah Alam. Sepatutnya yang datang tu 1,500 orang. Tapi bila kita buat seminar amalan sebelum kematian tu, yang datang dekat dengan 2,500 orang yang datang ni sendiri. Kitab inilah kita bagi seorang satu. Maksudnya dalam pendaftaran tersebutlah. Jadi kitab ini saya cari daripada yang saya kumpul sejak saya kecil belajar dahulu. Saya kumpul saya susun balik. Keluarlah kitab ini. Dan kalau para haniskan pergi ziarah orang sakit, bila kita ziarah orang sakit, kita bagi hadiah-hadiah macam ni. Lebih baiklah daripada kita bagi durian, rambutan dan sebagainya tersebut. Kita bagi yang disebut dengan buku macam ni, kitab macam ni. Bila kita bagi macam ni, dia pun tengok, dia faham lah. Maknanya mati dah tu, senang kata. Nak sebut tak tergamak sangat kata sebut demikian. Yang keduanya, kitab yang saya tulis awal-awal, Malam Pertama di Barzakh. Saya tulis bila saya mengajar di Radio IKM ni, dalam 3 tahun yang sudah. Saya tulis kitab ni, Mau'izah Hasanah ni, Malam Pertama di Barzakh. Kemudian saya tulis lagi kitab yang kedua, Teman di Barzakh. Kemudian saya tulis lagi kitab Khabar daripada Barzakh. Jemaah-jemaah yang kalau para hadirin sekalian nak baca kitab ni, saya cadangkan baca sebelum daripada tidur. Kat nak tidur tu baca kitab-kitab macam ni. Kerana orang kita ni biasa dekat nak tidur dia baca WhatsApp.
Dia biasa dia nak tidur je baca WhatsApp. Jadi sebelum daripada dia baca WhatsApp, habiskan masa begitu, baik dia baca yang disebut dengan kitab-kitab sebegini untuk jadikan panduan dalam perjalanan hidup kita lepas pada kita tiada nanti. Jemaah pun tahu kan, saya bangunkan sekolah Ma'had Tahfiz. Saya ada 5 buah sekolah tahfiz di bawah saya. Saya tulis kitab-kitab sebeginilah. Kat luar nanti jemaah-jemaah boleh dapatkan. Ada beberapa barang-barang yang saya bangunkan sekolah Ma'had Tahfiz saya. Kemudian kat luar tu rasanya ada pil yang saya gabungkan daripada minyak habatus sauda, minyak zaitun dan juga madu yang pelajar-pelajar saya di sekolah di selatan Thailand bangun pagi-pagi dia sujud selama 3 jam. Sujud ni di atas depan ni mereka tak madu, kemudian mereka berdoa pada Allah. Dan madu tu mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum ni muntah keluar benda yang pelik-pelik. Ibu-ibu biasa mimpi bayi, mimpi air banyak, kemudian bangun daripada tidur lebam-lebam di paha. Di belakang kita ni kan rasa sakit, belakang kita ni rasa sakit. Biasa gangguan saka dia panggil. Gangguan saka ni mengganggu dalam hidup kita. Ramai di kalangan kita ni dia ganggu bau badan, dia bau suara, bau. Kemudian dia jadi bosan, rumah tangga kita jadi rosak dan sebagainya. Cuba buat amalan lah. Mudah-mudahan amalan makan pil tersebut Allah jadikan kekurangan daripada penyakit yang kita sedang deritai itu sendiri. Ramai di kalangan kita ni kena saka. Saka ni masalah. Kalau pusaka tak masalah langsung. Saka ni memang masalah dalam hidup kita. Jadi saya sendiri terlibat dengan perubatan Islam. Saya gunakan dengan cara demikian untuk jadikan amalan dalam hidup kita. Adalah kat luar nanti, mudah-mudahan dia akan bawa kebaikan pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana bi syahri Rajab wa barik lana bi syahri Sya'ban wa ballighna bi syahri Ramadan. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keampunan terhadap kami ini dosa-dosa yang kami lakukan sepanjang perjalanan hidup kami ini ya Allah. Kami datang di saat mana kami berkumpul di ruang ini ya Allah dengan dosa-dosa yang banyak ya Allah. Saat mana kami keluar daripada ruangan ini, kami pohon pada kamu ya Allah agar diampunkan dan dileburkan segala dosa-dosa yang pernah kami lakukan sebelum daripada ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, saat kami datang tadi ya Allah, hati kami penuh dengan kekerasan ya Allah. Jadikanlah saat mana kami keluar daripada majlis ilmu ini ya Allah, kamu jadikan hati kami hati yang kamu jadikan lembut di kalangan hamba-hamba kamu yang saleh ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami datang untuk mengadu pada kamu ya Allah. Betapa kami seringkali dikhianati ya Allah, seringkali dizalimi ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, bagi mereka yang melakukan kezaliman itu ya Allah, bukakanlah hati mereka ya Allah, ataupun kamulah yang selayaknya untuk membalas setiap kezaliman yang mereka lakukan pada kami itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon untuk mengadu pada kamu ya Allah. Betapa ada di kalangan keluarga kami saat ini sedang menderita kesakitan dalam hidup mereka ya Allah. Ada di kalangan kami yang menadah tangan ini sedang menanggung penyakit yang berpanjangan ya Allah. Jadikanlah daripada tadahan doa ini ya Allah menjadikan penyebab kepada penyembuh pada penyakit yang mereka deritai itu ya Allah. Kerana kamulah yang menyembuh segala penyakit itu ya Allah. Ada di kalangan kami saat menadah tangan ini ya Allah sedang berantakan rumah tangga mereka ya Allah. Jadikanlah dengan tadahan doa ini ya Allah menjadikan kedamaian dan ketenangan dalam kekeluargaan mereka ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami saat kami menadah tangan ini ya Allah, saat menadah tangan ini kami berada dalam keadaan lingkungan hutang piutang yang banyak ya Allah. Jadikanlah dengan tadahan doa ini ya Allah jalan penyelesaian terhadap hutang piutang yang banyak itu ya Allah. Ya akramal akramin birahmatika nastaghits. Ya akramal akramin
birahmatika nastaghis ya akramal akramin birahmatika nastaghis. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon pada kamu ya Allah agar diizinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Di saat mana dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merenjis tu badan kami itu ya Allah. Di saat mana dikafankan jenazah kami nanti ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat mana mula disolatkan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gerakkanlah anak kami yang paling salih ya Allah, yang akan mengimamkan salat jenazah kami nanti ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah, yang akan membawa kami untuk menghadap di hadapan kamu nanti ya Allah. Di saat mana muka kami mula berbau tanah di hadapan muka kami nanti ya Allah, saat kedengaran telapak kaki yang mula meninggalkan kubur kami nanti ya Allah, kamu jadikanlah kubur kami di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah pada kawah-kawah neraka ya Allah. Di malam pertama kami di barzah nanti ya Allah, kamu jadikan malam tersebut malam terindah dalam hidup kami ya Allah. Ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami ya Allah, arwah datuk nenek moyang kami yang telah meninggal dunia di Illiyin ya Allah. Ketemukanlah kami dengan arwah pasangan hidup kami ya Allah, arwah anak-anak kami yang telah meninggal dunia itu di Illiyin ya Allah. Saat sebegini ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang di hati kami ya Allah. Rindu saat kami membesar di atas dukungan arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu saat kami disuap tangannya ke bibir kami dahulu ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaannya dahulu ya Allah. Rindu ya Allah saat mana kami membesar bersama mengaminkan doa arwah ayah kami dahulu ya Allah. Sayangnya saat mana kami menadah tangan ini ya Allah, tiada lagi kedengaran esakan tangisan arwah ayah kami dahulu ya Allah. Tiada lagi kata-kata kedengaran daripadanya ya Allah. Kecuali tadahan doa ini, kami harapkan supaya kubur mereka di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur mereka di antara kawah pada kawah-kawah neraka kamu ya Allah. Bantulah mereka itu ya Allah. Jadikanlah kubur mereka itu di antara taman-taman syurga ya Allah. Kami pohon dan kami rayu pada kamu ya Allah. Bantulah mereka ya Allah. Bantulah mereka ya Allah. Dan bantulah mereka untuk kami bertemu di Illiyin ya Allah. Bangkitlah kami di akhirat nanti ya Allah, bersama dengan para nabi dan para awliya salihin ya Allah. Sewaktu mana melayangnya suratan amalan manusia nanti ya Allah, terimalah suratan amalan kami sebelah tangan kanan ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri ya Allah. Kami takut dan kami bimbang terhadap dosa-dosa ini ya Allah. Senangkanlah kami melalui titian sirat nanti ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus kamu ya Allah, bersama dengan para nabi dan para awliya salihin ya Allah. Bersama dengan pasangan hidup kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jiran tetangga kami ya Allah, dan bagi mereka yang mengaminkan doa ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Seketika dahulu ya Allah, kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapannya ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami ya Allah. Kami pernah mengguriskan hati ibu kami ya Allah. Kami pernah melihat air matanya berguguran melalui pipi itu ya Allah. Ampunkanlah dosa kami di kala itu ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya ya Allah. Kami tahu ya Allah, ibu kami menyayangi kami ya Allah. Dalam kegelapan malam itu ya Allah, di pipi kanan dan kiri ini seringkali terasa kesejukan dicium oleh ibu kami ya Allah. Di saat mana kami sedang melanjutkan pelajaran ya Allah, ibu kami menadah tangan berdoa kepada kami agar kami diberi kejayaan ya Allah. Di saat mana kami melangsungkan perkahwinan ya Allah, ibu kami tersenyum indah melihat saat kami bahagia ya Allah. Tapi dalam hatinya ia telah kehilangan kami dalam kekeluargaannya ya Allah. Ampunkanlah dosa kami di kala ini ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah ya Allah
yang menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah ya Allah yang menyebabkan hati kami pula menjadi keras ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah ya Allah yang menyebabkan kami seringkali diuji dan diuji dalam hidup ini ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah ya Allah yang menyebabkan kata nasihat kami tidak didengari lagi ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah ya Allah yang menyebabkan hilangnya rahmat kamu untuk kami ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah ya Allah yang menyebabkan kamu berpaling daripada doa ini pada kamu ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ya Allah, sekeji mana pun kami ya Allah, sejahat mana pun kami ya Allah, segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah, kami pohon pada kamu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat 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 kamu ya Allah. Ya Allah, kami mohon mengadu pada kamu ya Allah agar bumi Terengganu ini diperintah oleh para alim ulama pula ya Allah. Jadikanlah kemenangan Islam di bumi ini ya Allah. Berilah kekuatan kepada pejuang-pejuang Islam ya Allah, agar tertegak syariat kamu di muka bumi ini ya Allah. Jadikanlah peluang bumi Malaysia ini ya Allah dijaga oleh syariat kamu pula ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.